Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Selawat kita kepada Rasulullah dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, istimewa bersempena dengan jualan gudang Karang Kraft 2023 pada tahun ini. Karya Bestari mempersembahkan buku-buku yang menarik untuk santapan rohani dan juga pembacaan seisi keluarga, dan insya-Allah boleh dapatkan buku-buku terbitan Karya Bestari dan buku-buku yang ada pendidikan anak-anak dan sebagainya, dan sudah pasti ia memberi inspirasi bahawa generasi yang terbaik adalah generasi yang membaca, insya-Allah. Baik, istimewa hari ini bersama dengan kita dalam siri untuk kita kongsikan bedah buku ataupun buku bercerita tentang sesuatu yang perlu untuk kita ambil manfaat dan juga sesuai untuk kita kongsikan bersama. Dan istimewa lagi pada hari ini, guru kita semua, Allahu Akbar, seorang penulis yang cukup wibawa, seorang tokoh agamawan, seorang ayah, seorang murabbi ummah. Dan kalau kita melihat di alam maya yang mengikuti kuliah-kuliah subuh khususnya, kita akan kenal dengan Dr. Abu Anas Madani, yang lebih sinonim ataupun lebih mesra dipanggil dengan gelaran Abu Anas. Masya Allah. Baik, jadi hari ini kita nak berkongsi tentang naskah terbaharu terbitan Karya Bestari yang telah pun dipersembahkan, diwajahkan kepada kita semua. Dan penulis ataupun pengkarya bagi naskah ini tidak lain adalah Dr. Abu Anas Al-Madani. Baik, cerita tentang buku Wa Abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Mungkin untuk pertama kali atau sebagai mukaddimah tentang buku Wa Abshiru ini, kita ingin mendengar kata-kata alu-aluan lah daripada Abu Anas sendiri. Sudah berapa karya yang telah pun diterbitkan, sudah berapa lama menulis, atau sudah berapa lama pengalaman di dalam bidang dakwah dan penulisan ini. Mungkin untuk pendahuluan Abu Anas boleh kongsikan. Oleh tafadhal Pak Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang dihormati Ustaz Amirul selaku moderator dan juga editor di bahagian buku Karya Bestari, Saudara Azli yang membantu menerbitkan kitab kita ini, semua para pencinta ilmu, pencinta buku yang ada di sini dan ada di alam maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini satu lagi hari yang bersejarah bagi saya, kerana 9 hari bulan 9 2023 sebuah lagi buku tadabbur ayat-ayat pilihan sebagai pengubat jiwa yang diberi nama Wa Abshir. Terimalah khabar gembira, berilah khabar gembira. Sebab apa kita nak lebih kepada khabar gembira daripada ancaman? Sebab jiwa manusia ni suka benda dengan hak baik-baik. Kalau kita duduk marah semua jadi susah sikit. Yang nak marah kita dosa besar. Ya, Kita ancaman. Itu di antara yang payah. Jadi kita absyiru ni, kita nak khabar gembira, di mana dalam buku ini lebih kepada kumpulan ataupun ringkasan kepada beberapa siri tazkirah yang kita tadabbur ayat-ayat telah dipilih dan dikumpulkan dalam buku ini. Mudah-mudahan ianya menjadi garis panduan atau pedoman kepada para pencinta ilmu, pencinta tadabbur Quran, di samping buku-buku lain yang banyak. Jadi saya dapat maklum Karya Bestari telah mengeluarkan banyak buku-buku tentang tadabbur, My Quran Time dan lain-lain. Ini di antara siri-siri, mana siri-siri tadabbur yang kita boleh masukkan dalam kumpulan ini, insya-Allah. Adapun sejarah saya di dengan Karya Bestari ini, seperti Ustaz Amirul tanya tadi, alhamdulillah ini adalah merupakan yang keempat. Yang pertama nama dia Musafir Menuju Allah. Musafir Menuju Allah ini kita bawa
semua kita lebih kepada tasawuf lah. Dia panggil tasawuf moden. Tasawuf dengan cara kita, cara baru. Dalam buku Musafir Menuju Allah, kita kumpulkan 10 perkara amalan untuk meraih cinta Allah, meraih mahabbatullah. Al-asbab, kita asal dia al-asbab al-mujibah li mahabbatillah. Sebab-sebab yang boleh membawa kepada mendapat kasih dan cinta Allah kepada kita. Jadi kita nak suruh Allah Ta'ala cinta kepada kita, kita kena buat perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Tak logik nak suruh Tuhan sayang, kita pergi lawan dia. Mana boleh. Itu pun rahmat Allah Ta'ala luas. Walaupun manusia atas dunia ni derhaka ke, tak dengar kata ke, bahkan yang syirik sekalipun, mereka tetap ada makan. Kerana itulah bila kita tadabbur Ar-Rahmanir Rahim, Allah kata aku bersifat dengan Rahman, bersifat dengan pemurah. Murah, dia beri makan semua, tak kira yang baik yang tak baik, yang derhaka, yang taat, yang soleh dengan yang toleh, yang taat dengan maksiat, bahkan yang kafir, yang musyrik pun boleh makan. Tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim hanya yang mempunyai sifat kasih sayang, kasih belas kasihan di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Jadi kita nak cari kasih sayang Allah Azza wa Jalla, maka kita cari 10 sebab yang disebut itu. Kemudian datang pula buku yang kedua, nama dia Dunia Bukan Syurga. Dunia bukan syurga, kita nak beri kesedaran kepada kita sekarang duduk atas dunia. Dunia ni bukan syurga, maknanya kita kena berusaha beramal untuk sampai ke syurga. Di antara kata-kata sentap yang disebut oleh para ulama apabila menceritakan tentang luasnya pintu syurga. Syurga ada 8 pintu, neraka ada 7. Jadi timbul soalan, kenapa syurga banyak, neraka sikit? Balik kepada sifat Allah Ta'ala yang Rahmanir Rahim. Nak ceritanya luasnya rahmat, syurga 8, sempitnya kemurkaan 7 ya dia punya pintu neraka. Na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, kita minta Allah selamatkan kita daripada neraka. Amin. Jadi kata di para ulama, di antara tanda luasnya pintu syurga, salah satu pintu Nabi sebut baina Makkah wa Hajar. Di antara Mekah dengan Hajar, dengan Bahrain, baina Makkah wa Busra. Ini orang Syam ni, orang duduk di Syam. Pernah sampai ke Busra? Belum. Lagi ni? Tak ada masuk, tak ada Syria masa tu. Kau orang Perth masa tu. Orang Perth. Masalah masa tu. Baina Makkah wa Busra. Busra ni Syam, kampung Imam Nawawi. Busra. Maknanya ahli geografi apa ni yang buat kajian ukur ni panggil apa ni? Pemetaan. Mengatakan lebih kurang 1200 km luas. Tapi kata di ulama, luasnya pintu syurga. Kalau kita tak jumpa jalan ke sana, tak ada makna. Sebagaimana luasnya bumi syurga, arduha ka ardis sama wa wal ard. Luasnya syurga seluas bumi dengan langit. Kata di para ulama, luas dia tak sebut panjang. Biasanya luas lain panjang. Panjang lebih panjang daripada luas. Betul. Keluasan. Tapi Tuhan sebut luas, mana panjang buat lagi. Betul. Tapi tak ada makna luasnya bumi syurga kalau kita tidak ada tempat dalam, wal iyazbillah. Maka itulah kita nak beri kepahaman bahawa syurga, dunia bukan syurga. Maknanya kesan besar kalau kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik, kita ada tempat di sana. Sebaliknya kalau kita buat mungkar dan maksiat, dosa di atas dunia ni, bermakna kita akan kecundang, kecewa di sana. Buku yang ketiga, sekali lagi kita bawa nama dia Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Ini motivasi kepada orang-orang yang bersalah seperti kita yang berdosa. Pintu taubat sentiasa dibuka selagi tidak berlakunya kiamat ataupun selagi tidak datangnya malakul maut. Sebab tamaknya waktu taubat kita ni dua kategori. Bagi individu bila datang malakul maut. Bagi alam ini apabila berlakunya kiamat. Selagi tak kiamat, selagi itulah pintu taubat masih dibuka. Maka kita mengatakan rahmat Allah Ta'ala tidak pernah terhenti. Jadi alhamdulillah, 3 buku ni saya minta dengan Ustaz Amirul supaya segerakan ulang cetak kerana sudah habis di pasaran. Barakallahu fiik. Amin, insyaAllah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. 4 karya atau 3 karya sebelum daripada ini yang telah pun sampai ke masyarakat kita, yang orang telah pun boleh mengambil manfaat daripadanya. Dan ini naskah yang paling terbaru daripada karya Bestari, khususnya daripada Abu Anas sendiri, iaitulah wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Kalau
Al-Quran ini sebenarnya Allah menurunkan bukan hanya untuk memberi peringatan atau menunjukkan ancaman atau menyatakan larangan, tetapi Al-Quran juga datang untuk memberikan kabar gembira. Cuma Abu Anas, kita nak tahu kabar gembira ni untuk siapa? Adakah untuk orang beriman sahaja, orang bertakwa sahaja, orang yang bangsa Arab sahaja, atau orang yang duduk di Jaziratul Arab sahaja, ataupun orang yang banyak dosanya, yang sering melakukan maksiat, yang suka bertaubat, yang duduk dalam kesalahan tetapi dia ingin mencari jalan pulang? Kabar gembira ini sebenarnya untuk siapa, Abu Anas? Allah. Baik, kabar gembira kepada siapa? Jawabnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila kita tadabbur ayat Quran, ada dua ayat. Yang pertama, ya ayuhan nas. Ya. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya bila Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nas ta'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, dalam di awal surah Al-Baqarah, yang disebut dengan nama an-nidaul awal fil Quran. Maknanya seruan pertama dalam Quran, ya ayuhan nas ta'budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhan kamu. Manakala kata wa abshiru, semua orang yang menerima ajakan Allah, semua orang yang menerima dakwah seruan daripada Allah Azza wa Jalla, mereka layak mendapat khabar gembira. Tapi kita kena ingat, Ustaz, Allah Ta'ala guna dua-dua. Ya. Guna untuk orang yang baik, fabashshirhum, Ya. dan juga orang yang tak baik juga, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri khabar gembira kepada dengan azab yang berat kepada orang-orang yang derhaka. Maknanya dalam Quran dia gunakan dua kalimah, bashir. Tapi bahasa Arab ni dia ada bahasa yang kita boleh tafsirkan. Maknanya kalau orang yang beriman, itulah dia panggil khabar gembira yang hakiki. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, khabar gembira itu lebih kepada ayat sindiran. Macam budak tak dengar kata. Ya. Dia pergi main lompat sana sini, mak dia kata, "Hei, jangan buat." Ya. Ayah dia kata, "Jangan pergi, bahaya." Tiba-tiba dia pergi main lompat juga, patah tangan. Kita kata, "Ambil lah." Nah, molek dah tu. Elok lah tu. Pergi lagi. Comel. Buat lagi. Naik lagi buat. Maknanya Bashir ni bukan khabar gembira sungguh-sungguh, tapi lebih kepada nak sentakmu ni. Kalau tak dengar kata juga, kalau kamu tak ikut juga peraturan, maka kamu terimalah khabar gembira untuk azab yang sangat berbahaya. Jadi kita mengatakan khabar gembira adalah kumpulan yang kedua ini, iaitulah khabar gembira yang dikira sebagai satu ayat sindiran. Tetapi buku yang kita usahakan ini khabar gembira kepada orang yang beriman. Wa abshiru, sebagaimana dalam hadis dalam ayat Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Coba tengok ayat tatanazzalu alaihim malaikah. Ayat nombor ayat. Allahumma shalli ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Az-Zumar, surah Az-Zumar. Orang yang beriman pada Allah kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun ketika dia nak mati, mengatakan bahawa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi malaikat akan mari bisik dia kata, saudara yang nak mati, la takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan dulu gitu. Jangan takut bertemu dengan Allah, sebab persiapan kamu ada. Solat kamu jaga, zakat kamu keluar, segala maksiatmu tak buat. La takhaf, jangan takut. Wala tahzanu, jangan duka cita untuk berpisah dengan keluarga kamu, untuk berpisah dengan dunia ni, sebab dunia ni hanya tempat sementara. Anak-anak kita nak tinggal dengan siapa? Itu timbul soalan. Anda ingat kata-kata yang dinisbahkan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika dia nak mati? Orang mari tanya, ya Khalifah, mu tinggal apa harta kepada anak-anak? Khalifah Umar bin Aziz ni dia panggil Al-Khalifatul Zahid, khalifah yang zuhud. Dalam buku yang kita selalu ulang Al-Barakah tu, yang Syekh Salah tulis, orang Jordan biasa dia hafal buku ni, Al-Khutah Al-Barakah. Khutah Al-Barakah. Ada terjemah ke? Orang lain terjemah. Orang lain. Dalam buku Khutah Barakah ni, mana dia cerita tentang bagaimana seorang ni nafsu dia nak kepada lebih tinggi. Jadi Umar bin Aziz kata waktu dia muda dulu,
dia nak kepada anak khalifah, dia boleh jadi nantu khalifah. Waktu dia nak ni, dia nak jadi gubernur, dapat jadi gubernur. Dia jadi gubernur Madinah. Ya, Madinah. Setelah dia ditampalkan sebagai khalifah umat Islam seluruh dunia, ketika itu an-nafsu tawaqa ilal jannah, nafsu aku tak nak lagi dunia, sebab dunia kita punya, kita nak syurga. Maka bertukar daripada seorang khalifah yang dulunya mewah kepada al-khalifatu zahid, seorang khalifah yang zuhud, sehingga dia tak tinggal harta ketika nak mati. Jadi orang pergi tanya dia, khalifah mu tinggal apa kepada anak mu? Ma tarakta li auladik. Anak dia kecil-kecil. Dia bukan macam kita Ustaz Amirul, duk main wang gini kat hak tu ya ada pun. Azlisnya pun tak kerja juga. Kalau ada 5 orang. Ustaz Amirul berapa orang anak? Baru 4. Tak boleh. Kena banyak sikit lagi anak. Banyak anak dah. Jangan salah faham pula. Jadi dia kata, dia ni anak dia kecil-kecil. Kata-kata maksud, dia kata inkanu sadiq. Dia kata sekiranya aku tinggal anak aku ni tak baik, tak ada harta yang mereka boleh gunakan untuk tak baik. Wa in kanu sadiqin, kalau mereka orang benar, wallahu yatawalla salihin. Wa in kanu sadiq, kalau mereka orang soleh, Allah yatawalla salihin, Allah Taala akan jaga orang soleh. Maka bila kita nak mati, malaikat beritahu, wala tahzanu, mu jangan sedih. Anak-anakmu, keluarga kamu, oleh kamu ni orang baik, wallahu yatawalla salihin, Allah yang akan jaga anak-anak kamu. Allah mahfaz auladana wa dzurriyyatina ya rabbal alamin. Maka wa abshiru, barulah ayat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itu pada saat itu, saat wa abshiru, kita pada masa itu taubat sudah ditutup. Sebab kalau nak taubat apa lagi, dia nampak dah. Syurga nampak. Bagi orang yang mukmin, cepat-cepat nak mati. Kalau dia boleh bercakap masa tu, dia marah anak dia telefon ke ambulans. Jangan tangguh Ibrahim, aku nak mati dah. Kita olehkan dia tak boleh cakap. Ambulans mari angkat, dia pergi. Padahal dia tahu dah nak mati, dia nampak dah. Tapi bagi orang yang celaka, na'udzubillah, orang yang tidak baik, sebaliknya pula. Dia nampak di mana tempat neraka, pada ketika itu kalau boleh dia tak mau mati, bahkan kalau boleh tak berlakunya kiamat pada dia. Maka alhamdulillah wa abshiru, ayat yang tajuk yang kita ni, kita tadabbur kepada ayat istiqamah dan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan ayat ini terpakai kepada kita di dunia dan terpakai kepada kita akhirat. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami orang yang dapat khabar gembira waktu kita hidup, waktu kita nazak, dan waktu kita dalam kubur, dan waktu kita keluar daripada kubur ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Abu Anas, ayat tadi surah Fussilat. Maaf. Ayat yang ke-30. Surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Baik, alhamdulillah kita mendapat pencerahan yang begitu menginsafkan. Sebenarnya Allah ini terlalu kasih dan terlalu sayang kepada hamba-Nya. Seperti yang Abu Anas sebut di awal tadi, rahmat Allah ni cukup luas. Bagi yang derhaka, yang tak dengar kata, tak dengar cakap, yang ingkar, yang lawan pun Tuhan bagi rezeki. Tuhan bagi makan, Tuhan bagi kesihatan yang baik, kekayaan, kemewahan, anak-anak, keluarga dan sebagainya. Cuma untuk rahim, penyayang, kasih sayang Tuhan bagi khusus kepada orang-orang yang taat, mukmin, yang beriman kepadanya. Jadi menariknya buku wa abshiru dan berikanlah kabar gembira, kerana kita tadabbur ayat-ayat pilihan sebagai penguat kepada jiwa. Memang kita dalam kehidupan kita akan melalui fasa yang sedih, duka cita dan kecewa. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, walaupun menjadi khilaf di kalangan para ulama hadis, menyatakan bahawa hadis ini sebahagian menyebut dhaif dan sebagainya. Tetapi ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kelebihan orang yang beristighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah? Rasul menyebut man akthara istighfar, atau dalam riwayat lain man lazimal istighfar. Allah akan berikan kepada orang yang banyak istighfar, mohon ampun, sentiasa meniti di bibirnya, minta ampun, minta maaf kepada Allah, 3 kelebihan. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan setiap kesedihan, kekecewaan, kita punya kegalauan ni, Allah bagi kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja.
Dan setiap kesempitan, kepayahan, sengsara hidup ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi rezeki dalam keadaan yang kita tidak tahu dari mana arah sumber ia datang. Allah Rabbi. Dan kalau kita merujuk kepada buku Wa Abshiru ini, berikanlah kabar gembira pada tajuk yang awal Abu Anas, tajuk nombor 1 sekali. Nombor 1 ni, apabila kalam Tuhan menyinari kehidupan. Subhanallah, ana ingat kepada ada satu tafsir fi zilalil Quran, kan, di bawah naungan Al-Quran, Sayyid Qutb rahimahullah. Subhanallah, bagi mereka yang tidak hidup di bawah naungan Al-Quran, dia tidak akan tahu betapa nikmatnya kehidupan itu. Buku ini, berikanlah kabar gembira, memulakan dengan tajuk apabila kalam Tuhan menyinari kehidupan. Baik Abu Anas, bagi orang yang tidak disirami, yang tidak dibacakan ayat-ayat Quran di dalam rumah tangga, yang tidak diperdengarkan pengubat-pengubat jiwa ni, apa dia punya kesan natijah ataupun macam mana kehidupannya? Sebab orang kata, oh tak baca Quran boleh hidup juga, senang juga, tak semayang kaya juga, sehat juga. Ni hak semayang sakit pula, hak semayang susah pada kita dan sebagainya. Apa natijah atau kesan yang boleh kita ambil ibrah ataupun pengajaran untuk kita sebagai peringatan? Baik, terima kasih Ustaz Amirul. Dalam buku ni, bab yang pertama bincang tentang di bawah sinar Al-Quran, menyinari kehidupan. Maknanya daripada ayat inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menunjuk pada jalan, membimbing kita, mendidik kita kepada jalan yang begitu hebat. Maka kalau kita nak selamat, itulah jalan yang patut kita ikut. Tetapi apa yang dipersoalkan sekarang ni, ramai orang baca Quran, ya, tetapi ramai juga yang nakal-nakal. Sama juga, kata ni orang solat ni, lepas solat dia nakal juga. Maka kita mengatakan inilah yang kita perlu sekarang ni, nilai tambah kepada pengajian kita. Ana selalu ulang kalimah yang disebut oleh para ulama, kita dengan Quran ada tiga tahap. Tahap yang pertama, kita baca Quran, itu dia panggil qiraah lisaniyah, baca dengan lidah. Yang kedua, qiraah qalbiyah, baca dengan hati. Inilah yang memberi bekas kepada jiwa manusia, yang memberi kesan kepada kehidupan kita. Bila kita baca dengan hati, yang kita panggil tadabbur dan tafsir, memahami makna ayat-ayat, barulah dalam bagaimana yang tahap yang ketiga, kita nak beramal dengan Al-Quran yang kita baca. Sebab kalau tidak, kita akan jadi tahap yang pertama, duduk di pasti sampai ketua, tak ada orang ngaji pasti sampai tua. Ya, kerana Ustaz Amirul kata. Jadi sampai tua pergi pasti ada Ustaz, ambil anak, ambil anak. Kadang-kadang kena tukar pula dengan anak dia dah. Baik. Kata-kata Imam Hasan Basri, tengok dalam ni muka surat berapa ni Ustaz? Tak ada muka surat pula dah. Awal-awal sekali kan, selepas isi kandungan Ustaz, di dalam kata pengantar ada muka surat dah. Orang cari tak jumpa dah ni. Ni Ustaz, ni asli muka surat tak ada ni, kena tambah. Muka surat kata pengantar, mentaka kata pengantar ni dia tak masuk dia, jadi dia tak ada muka surat. skill cari sikit. Okay. Tengok dia kata pengantar, kata-kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia kata, ya bena Adam, kaifa yariqu qalbuka wa innama himmatuka fi akhir surah. Ini kata-kata sentap yang disebut oleh Imam Hasan Basri. Wahai anak Adam, bagaimana hatimu boleh lembut walaupun kita baca Quran tapi tak memberi kesan. Bukan sekat baca biasa. Orang Kelantan kata tu biar orang semerih. Apa dia orang semerih? Orang semerih. Ni orang Belagu kan. Ono ni. Taranu siapa keluar arak merah sini. Tapi tak memberi kesan kepada jiwa, tak lembut hati. Kenapa? Sebabnya innama himmatuka, karena kamu hanya nak habiskan bacaan untuk tamatkan surah. Untuk dimaklumkan bahawa kita khatam Quran hari ni, kita habis Quran hari ni, tapi kalau orang tanya isi kandungan Quran, surah Fatihah pun kita tak faham lagi. Maka kita mengatakan tidak memberi kesan. Jadi kata-kata apa ni Imam Hasan Basri ni, dia kata Allah Taala turun Quran untuk diamalkan, faj'afattakhidhu qira'atahu amalan. Allah Taala turun ayat Quran untuk diamalkan, tapi masyarakat hari ni berhenti setakat baca je amal. Awak beramal Quran, amal.
setiap bulan khatam Quran. Itu baca. Amalan ni maksudnya isi kandungan itu diamalkan. Itu perbezaan yang sangat ketara. Perbezaan yang sangat ketara. Tadi saya tazkirah di sebuah masjid. Dia orang tak boleh nak beza di antara tadarus dengan tilawah. Bila Nabi sebut dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul mana-mana orang di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Tengok Ustaz Amirul, dua perkataan yang berbeza. Nabi tak ulang benda yang sama. Betul. Yatluna, pertama dia baca. Yang kedua yatadarasun, dia mereka tadarus. Maknanya baca satu kumpulan. Yang kita duk bagi grup baca habis setiap bulan kita khatam, itu yatluna, baca. Yang kedua tu kita nak tadarus. Tapi masyarakat kita ni kalau tadarus, dia faham macam mana Ustaz Azli? Ya, kalau kata kita kata majlis tadarus Quran, apa yang dia buat? Dia bahagi-bahagi kat surah. Baca. Tadarus. Tadarus ni ada dua dimensi. Satu, tadarus qiraah, maknanya kita betul bacaan. Kita panggil ustaz duk ni, kita mengaji. Betul tajwid, betul makhraj, itu pun tadarus. Sebagaimana mudarasatul Quran li Jibril alaihi salam pada bulan Ramadan, dia mari ulang kaji Quran hak Nabi kita yang dah turun, Nabi kita baca, Jibril dengar. Satu lagi yang jadi kewajipan kepada kita bila kita kata majlis tadarus Quran, mana majlis kita mengkaji Al-Quran. Kerana itu anak kadang-kadang rasa sedih tengok ada orang boleh mengaji taranum lagu ni daripada pukul lepas solat isya sampai pukul 12 malam. Kita kata kalau 3 jam masa ni satu surah kita hadam, kata di Hasan Basri, itulah yang memberi kesan dalam jiwa. Maka kita mengatakan kalau kenapa kita tak boleh nak menyalahkan. Jadi masyarakat perlu diberi kesedaran bahawa beza di antara tadarus, tilawah dan juga sekaligus tadabbur. Mungkin Ustaz Amirul boleh ulas sikit tentang kepahaman masyarakat. Allah. Ya, dia selalu gitu. Kita sendiri pun kadang-kadang masyarakat kampung ni, dia bila istilah tu dia sudah menjadi sinonim atau kebiasaan dalam masyarakat, dan dia menggambarkan itulah tadarus. Kan? Jadi datang satu majlis, dia gini Ustaz. Kalau Ramadan lagi kita nampak jelas lagi tadarus. Dia akan buat 27 Ramadan. Baik. Start hari pertama sampai 27 tu, ada yang skip, ada yang tak baca, ada bahkan tak jumpa lagi Quran. Tapi malam ke-27 dia datang untuk majlis khatam, waktu wisah. Jadi bila sekurang-kurang dikumpulkan 30 orang, dia bagi satu juzuk ni, produk Karya Bestari ni ada per juzuk ni, bagi satu-satu dan sebagainya, dia baca bagi bahagian dia. Dapat pula juzuk 30 sedang molek. Dia baca apa habis, dia anggap dah habis dah khatam 30 juzuk. Jadi kadang-kadang stigma masyarakat atau kefahaman tu sedikit. Tadi Ustaz atau Abu Anas menyebut tentang yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Kan Allah Ta'ala sebut illa nazalat, Rasul menyebut illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang Abu Anas sebutkan tadi, manijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi fil ard. Ada orang mari masjid. Nabi kata boleh nikmat tu ketenangan, tak rasa pun nikmat serabut juga. Kemudian duduk dalam majlis, orang mengajar, orang tazkirah, tidur Ustaz. Tidur tu pula hati. Bukan setakat sampai komak, lepas orang semayang dah tak bangun lagi. Dan kadang kita datang tu bagaimana firasat keadaan persediaan kita. Kadang gitulah masyarakat, dan kita tidak salahkan kerana mungkin tidak ada pencerahan yang sampai, ataupun mungkin belum orang kata bertemu dengan penjelasan yang begitu tuntas dan sebagainya. Dan saya yakin sekiranya insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita baca karya Abu Anas ini, wa abshiru, berikan khabar gembira, kita akan melihat ada khabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala rezeki ataupun sediakan untuk kita. Baik, kalau kita tengok pada isi-isi kandungan, kalau kita boleh kongsikan dan sebut, kalau bagi sesiapa yang sedang berada di tempat ataupun bahagian buku Karya Bestari, khususnya buku yang terbaru tu, boleh buka buku karangan Abu Anas. Pertama kita ada tajuk Apabila Kalam Tuhan Menyinari Kehidupan. Kedua kita ada Al-Quran Penyelamat Ummah. Ketiga Rezeki Mengikut Kacamata Islam.
Yang keempat, berzakat meraih berkat. Yang kelima, rasuah itu haram dan jijik. Ni Abu Anas sikit. Di Karangkraf sendiri kita ada satu skuad rasuah busters yang memerangi insya-Allah habis-habisan dalam bentuk kempen dan pencerahan kepada masyarakat, baik di sekolah, universiti, institusi pengajian tinggi, NGO, kerajaan, swasta, persatuan dan lain-lain, tentang bahaya rasuah ni. Baik, dan rasuah ni memang menyebabkan bukan isu moral saja runtuh, tetapi agama itu dicemari dengan sebab berlakunya rasuah. Dalam buku ni Abu Anas ada cerita rasuah itu apa dan bagaimana sebenarnya mengikut kacamata Islam Abu Anas. Kalau Abu Anas boleh sebutkan sedikit pada kita. Tafadhal. Sekarang ni masalah kita sikit. Di dalam masyarakat sekarang ni dia tak ada rasuah. Kita sini duk perang rasuah. Tapi mereka kata rasuah tidak ada. Macam mana mau perang? Mau perang. Dia kembar dia riba satu lagi. Riba pun tak ada juga. Ya. Pergilah ke bank mana, buta 100,000 bayar 120. Kita tanya dia, 20 tu apa? Dia kata itu interest. Bukan riba. Ya. Orang yang ambil rasuah sekarang ni, kenapa dia selesa hidup, tenang, aman? Tak, sebab tak ada rasuah. Yang adanya duit kopi. Duit kopi, ya. Apa lagi? Duit minyak. Lagi? Duit tambang. Tip. Nah, anugerah. Rasuah tak ada. Mana ada orang lepas dapat projek tak tenang-tenang bagi. Tuan, oleh kerana tuan dah bantu saya, lillahi ta'ala saya bagi rasuah 50,000. Ada? Kita pun tak nak ambil tau. Tak ambil. Haram ni. Nah, jadi rasuah sudah maka telah dilarikan. Jadi sekarang ni penting sangat dalam masyarakat kita nak memerangi rasuah. Kita juga kena faham tentang apa itu yang dikatakan rasuah. Dalam hadis jelas Nabi larang ar-rashi wal murtashi, orang yang pemberi penerima, pengantara di antara dua-dua tu, tali baru, semua tu masuk dalam kumpulan yang dilaknat. Kemudian satu lagi yang kita bimbang dalam hadis yang berkaitan dipanggil hadayal umal, pegawai-pegawai yang ambil hadiah. Ini termasuk dalam pegawai yang ambil hadiah. Kita kata ini juga satu benda yang cukup berbahaya. Kita kata hadiah, tapi sebenarnya dia tu adalah merupakan rasuah. Sebab bila kita ambil duit orang, sudah pasti kita akan berterima kasih. Kita akan ada orang panggil hutang budi dengan orang. Cik, kita pernah makan bersama. Saya pernah bawa cik pergi umrah. Dia okey. Ada jumpa dengan seorang pak cik, dia beli jam kat Mekah. Jam hok mahal tu. Beli Mekah. Mahal lah, ribu harga. Kata nak buat apa jam banyak ni? Kita sah. Dia kata mudah nanti klik, nak jumpa dengan orang yang mudah. Niat dia tu. Nak jumpa orang-orang besar lah, orang apa kita tak. Jadi anak korang, anak kata kalau sakat beli jam saja, korang kuat. Patutlah korang suruh kuat. Dia nanti. Kita kata gitu, wah celuk dalam zaman saya. Baru power. Dia kata ustaz main kita rasa. Bagi dia Ya. Itu bukan rasuah. Hadiah nak pergi jumpa orang balik Mekah. Jadi pegawai-pegawai yang sudah ada gaji, yang sudah ada jawatan, ada kedudukan, dia terima itu, bagi dia hadiah. Tapi kalau mengikut syariat rasuah. Jadi inilah yang perlu sangat bagi kita. Para jemaah kena baca ni dalam bab yang kelima, rasuah itu haram dan jijik. Bagi anak ini satu isu besar yang perlu diketahui, yang perlu diperbesarkan. Dan insya-Allah saya mengharapkanlah mudah-mudahan seperti buku-buku yang lepas, Rahmat Allah Dunia Bukan Surga, telah dijadikan teks kuliah di masjid-masjid yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Saya sendiri baca ni Rahmat Allah di Masjid Telipuk Kota Baru, Dunia Bukan Surga di Masjid Tanah Merah, masjid bandar-bandar lah kita ambil. Jadi musafir tak ada, tak boleh baca. InsyaAllah buku ni juga kita akan buka di masjid-masjid yang kita pergi kuliah, supaya dia khatam bawah sampai akhir. Dan satu lagi, kita nak rakam sekiranya orang boleh dengar. Dan kita harap ustaz-ustaz juga akan ambil peluang ini untuk baca, jadikan muqarrar teks untuk disampaikan kepada masyarakat biiznillahi azza wa jalla. Saya kempen bukan sebab buku kita nak suruh laku, tapi kita kempen supaya ilmu yang kita nak sampaikan sampai kepada masyarakat. Amin. Sebab tu kita penulis dengan penjual buku dia beza sikit tak? Penjual buku dia nak orang beli.
Tak baca tak apa. Tak. Ya, Asal kau beli. asal kau beli. Kita penjual, kita nak suruh orang baca. Tak beli tak apa, tapi tak beli tak boleh baca lah pula. Tak boleh baca. Itu perbezaan yang ketara di antara penjual dan pembeli. Maka rasuah perlu dihapuskan. Sama juga dengan riba perlu dihapuskan. SPRM, Suruhan Pencegah Rasuah, terpakai juga kalau boleh Suruhan Pencegahan Riba Malaysia. Masya Allah. Itu belum wujud lagi. Ya, boleh. Wallahu a'lam. Boleh usul. Baik Abu Anas, Allahu Akbar, mengingatkan kita kepada hadis tentang la yashrabanna an-nasu min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Akan datang satu zaman kepada umatku bahawa manusia ini akan meminum khamar, tetapi mereka menukar nama dan istilahnya. Tadilah rasuah ni, kalau orang sebut ambillah 10,000 ni sebagai rasuah untuk awak, confirm kita pun tak ambil. Tapi kalau sebut duit kopi, upah, sagu hati, hadiah, token dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah. Apabila istilah-istilah atau terma-terma sebegitu sudah pun menjadi kebiasaan dan sudah pun orang kata apa, sudah sebati dalam kehidupan, maka sudah tidak kita menganggap rasuah ini satu jenayah yang besar. Jadi untuk akhirnya Abu Anas, mari jauh ni dari Kelantan, mari tahu semata-mata untuk berkongsi dan juga bercerita tentang buku Wa Abshiru. Dan sudah pasti Abu Anas sendiri pun ingin memberikan khabar gembira kepada semua pencinta buku dan orang-orang yang rindu kepada bahan bacaan berbentuk fizikal seperti ini. Dan kata-kata akhirlah Abu Anas, nasihat kepada diri saya, diri anak ni, dan juga sebagai anak-anak murid yang menjadikan guru kita ni, semoga Allah menjaganya dengan penuh jagaan dan Allah memberikan kemuliaan kepada seluruh ahli keluarga Abu Anas, dan seterusnya Allah jaga kita semua. Jadi untuk akhirnya kata-kata terakhir daripada Abu Anas, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Amirul atas selaku pengacara. Jadi alhamdulillah dalam buku yang kita usul ni, dan tidak lupalah di sebalik layar ni nama dia Ustaz Azli yang banyak membantu, dan Ustaz Amirul yang juga banyak semak. Kita dalam buku ni ada 18 isu, 18 tajuk yang kita bincangkan. Tuan-tuan tengok yang pertama tadi kita ada bincang tentang kelebihan Al-Quran, Al-Quran penyamak rumah, rezeki dari kacamata Islam, berzakat meraih berkat. Kemudian kita pergi kepada rasuah dan perkara-perkara yang berkait dengan dia. Dan jangan lupa, hidup kita atas dunia ni, selain daripada duduk sibuk dengan harta, kita sibuk dengan keluarga. Ya. Tak lengkap, tak mungkin ada harta tak ada keluarga. Sampai mereka kalau orang ni kaya melangit pun, kalau tak ada isteri, tak lengkap hidup dia. Betul. Itu kalau seorang. Baik, anda dengar cerita Syekh Arifi cerita dalam sejarah dia, seorang jutawan mati di Mekah, tak ada keluarga. Tak ada keluarga, mati. Jadi orang Arab ni senang nak cari, dia pergi cari kabilah dia, jumpa tiga orang yang dia boleh sahkan, sabitkan sebagai pewaris. 3 orang. Mari 3 orang mahkamah bagi keluarkan hukuman. Mereka ni layak sebagai pemegang penerima pusaka. Boleh berapa juta seorang, bukan sikit. Banyak juta lah, anda tak ingat angka tepat, tapi rasanya juta-juta, banyak. Yang sedihnya Ustaz, selepas dia bagi semua dapat, Tuan Qadi kata, ya akhi, aku nak minta sikit daripada hartamu, aku nak buat masjid ke arwah, sebab dia tak ada isteri, tak ada anak. Nak wakaf, nak buat masjid. Yang pertama jawab, oh maaf Tuan Qadi, saya ni anak ramai lah, susah gini-gini, saya duduk mikir boleh jadi pokok badui ni, tak tahu juta tu berapa. Dia duduk ingat macam kau kata ringgit je. Nah, kalau tahunya bui. Panggil yang kedua, sama juga. Dia masa dia kata saya ni banyak utang lah, nak guna duit. Tapi yang paling sentap yang ketiga, dia kata Ayyuhal Qadi, Tuan Qadi, kalau waktu dia hidup dia tak manfaat dengan harta dia, selepas dia mati pun tak payahlah ambil manfaat. Kita kata ya Rabbi ya Karim, bagaimana seksanya hidup kalau kita tak manfaat dengan kita. Maka sebab itulah kita sebut di sini membentuk perkahwinan yang diredai, dan jangan lupa menghargai peranan isteri. Jadi bagi saya lah, muslimat kena ada buku ni. Kita tak bincang poligami dalam buku ni, jangan bimbang. Kita bincang dalam buku ni bagaimana suami menghargai isteri. Amin. Supaya keharmoni itu bertambah-tambah. Amin. Dan sifat dengan jiran,
yang akhir sekali kita bincang tentang kematian dan istiqamah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau kita pegang buku ini untuk tazkirah bersama keluarga, ustaz-ustaz buat tazkirah kepada masyarakat, ana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Taala jadikan ini salah satu daripada ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan setelah kita tidak ada, dan mengalirnya ilmu bermanfaat ini ke dalam masyarakat. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Azli dan Ustaz Amirul dan Karang Kerah yang menerbitkan buku ini dan buku-bukunya lain, insya-Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.